Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita diberi kesempatan dan peluang untuk sama-sama menelusuri dan menghayati ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah kamu surah Al-Baqarah, fa inna akhzaha barakah." Kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. Wa tarkaha hasrah, dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah. Dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan surah Al-Baqarah yang mana kita telah bawakan sebelum ni dengan muqaddimah secara umum, maknanya gambaran umum surah Al-Baqarah ini cerita tentang apa, yang kita telah bahagikan kepada sekitar 5 bahagian surah Al-Baqarah ini, walaupun surah ini surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Surah yang mengandungi sebanyak 286 ayat Al-Quran, tapi kita boleh rumuskan yang mana surah ini mengandungi 5 bahagian yang menceritakan mengenai sejarah manusia, sejarah penciptaannya dan juga tujuan asal penciptaannya, dan bagaimana manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan kemudian Allah sambung lagi cerita tentang keturunannya yang digelar sebagai Bani Israel, dan juga keturunannya yang merupakan penerus bagi legasi Nabi Ibrahim alaihi salam iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita iaitu umat Islam penerus bagi legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan tugasan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi kita dah lihat secara umum sebelum ni, dan insya-Allah mula daripada kelas kita yang hari ini pula, kita akan mula tadabbur topik-topik kecil dalam Al-Baqarah bermula daripada ayat pertama, yang mana ayat pertama Al-Baqarah sehingga ayat 5 Al-Baqarah, yang insya-Allah kita akan cuba fokus pada 5 ayat pertama Al-Baqarah dahulu. Ni topik kecil pertama dalam Al-Baqarah, iaitu ayat 1 hingga ayat 5. Sebab kita dah lihat sebelum ni hubung kait antara ayat terakhir surah Al-Fatihah dengan pembukaan Al-Baqarah, yang mana ayat terakhir Al-Fatihah Allah rumuskan semua manusia dalam 3 golongan sahaja. Kalau kita imbau semula, yang mana Allah berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir mesti masuk satu daripada 3 golongan dalam Al-Fatihah ni, iaitu sama ada dia masuk dalam golongan orang-orang yang mendapat nikmat syurga, allazina an'amta alaihim, ataupun dia tergolong di dalam kalangan orang yang dimurkai dan dihumban ke dalam neraka, al-maghdubi alaihim, ataupun dia tergolong di dalam golongan orang yang tersesat ke neraka, iaitu golongan ad-dallin. Dan 3 golongan ni Allah perincikan sejurus selepas Al-Fatihah, iaitu bermula sahaja Al-Baqarah. Mula sahaja Al-Baqarah Allah cerita tentang golongan allazina an'amta alaihim dalam ayat 1 hingga ayat 5 Al-Baqarah, yang kita akan perincikan lepas ni nanti. Kemudian golongan al-maghdubi alaihim yang dimurkai pula Allah akan jelaskan pula dalam ayat 6 dan 7 Al-Baqarah. Itu sambungannya nanti insya-Allah. Dan kemudian golongan yang ketiga iaitu golongan ad-dallin, golongan yang tersesat. Yang ni panjang daripada ayat 8 hingga ayat 20 Al-Baqarah. Kemudian kesinambungannya lagi di ayat 21 dan ayat-ayat berikutnya. Jadi topik yang kita akan fokus pada hari ini adalah mengenai golongan yang pertama, iaitu yang Allah sebut dalam Al-Fatihah, allazina an'amta alaihim,
Orang-orang yang mendapat nikmat syurga dari Tuhan mereka, yang kita akan lihat Allah perincikan sedikit mengenai mereka dalam ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah. Jadi kita lihat, kita akan lihat bagaimana dalam ayat 1 hingga ayat 5 Al-Baqarah ni Allah akan ceritakan siapa mereka, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang mendapat nikmat syurga ni siapa? Allah berfirman di dalam ayat 1 dan ayat 2 Al-Baqarah, Allah akan mulakan dengan memberitahu siapa mereka. Mereka ni digelar siapa. Dan Allah akan beritahu secara umum mereka ni orang yang bagaimana. Kemudian ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 5 lepas tu barulah Allah akan senaraikan beberapa ciri utama mereka ahli syurga ini. Jadi ayat 1 dan ayat 2 Al-Baqarah Allah akan sebut secara umum. Mereka ni siapa nama mereka, golongan apa ni, dan apa manhaj ataupun cara hidup mereka. Kemudian ayat 3 dan ayat 4 dan selepas tu barulah Allah akan senaraikan beberapa ciri utama mereka ahli syurga ni. Jadi kita tengok Allah mulakan ayat pertama Al-Baqarah dan ayat kedua dengan firman-Nya Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mafhumnya? Ayat kedua tu mafhumnya ini adalah Al-Kitab yang tiada keraguan padanya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tengok di sini Allah nak bagi tahu siapa dia allazina an'amta alaihim dalam Al-Fatihah tu. Siapa dia ahli syurga yang mendapat nikmat daripada Tuhan mereka tu. Allah bagi tahu di hujung ayat kedua Al-Baqarah mereka adalah siapa? Al-Muttaqin. Allazina an'amta alaihim adalah al-muttaqin. Orang yang mendapat nikmat syurga di hari akhirat nanti adalah orang yang bertakwa sewaktu hidupnya di dunia. Jadi di situ kita nampak pertama sekali kaitan antara akhir Al-Fatihah dengan awal Al-Baqarah. Allazina an'amta alaihim dalam Al-Fatihah adalah al-muttaqin di dalam Al-Baqarah. Orang yang nak mendapat nikmat syurga di hari akhirat adalah orang yang mesti hidup dalam keadaan bertakwa sepanjang di dunia ini. Nak jadi orang bertakwa macam mana? Sebelum Allah senaraikan ciri-ciri utama orang bertakwa lepas ni. Allah sebut secara umum, apa petanda orang tu orang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang dia menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduannya tanpa sebarang keraguan. Maknanya dia ikut sahaja panduan Al-Quran ni tanpa dia ragu sedikit pun terhadap isi kandungannya. Quran suruh solat, dia tak ada kata, nak kena solat ke? Tak. Quran suruh solat, dia tak ragu, dia solat. Quran suruh puasa, nak kena puasa ke? Tak ada kerja lain nak buat ke? Tak. Quran suruh puasa, dia tak ragu, dia terus puasa. Quran suruh tutup aurat, kenapa nak kena tutup aurat? Tak, dia tak ragu, dia terus tutup aurat. Jadi itu bila Allah berfirman, Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tiada keraguan padanya. Maknanya nak jadi ahli syurga, kena ikut kitab Al-Quran, jangan ragu sedikit pun. Dengan demikian, hudal lil muttaqin. Barulah Al-Quran akan jadi pembimbing untuk dia, akan mampu bimbing dia untuk menjadi orang bertakwa sepanjang hidup di dunia, lalu dia akan masuk syurga di hari akhirat nanti. Jadi itu Allah bagi tahu secara umum dulu. Siapa dia allazina an'amta alaihim? Dia adalah orang bertakwa yang ikut panduan Al-Quran sewaktu di dunia tanpa ragu sedikit pun. Lepas tu ayat ketiga lepas ni, mula ayat ketiga dan keempat, barulah Allah akan senaraikan 5 ciri utama orang-orang yang bertakwa. Lepas ni ayat 3-4 baru Allah akan senaraikan 5 ciri utama orang-orang yang bertakwa. Okey, sekadar ni, setakat ni jelas ke? Okey ke? Setakat ni jelas Okey Maaf semua jelas. Ustaz tanya jelas sangat. Alhamdulillah. Okey. Boleh Okey. Kalau ada tak jelas ke apa ke, boleh tanya aja. Okey, jadi tu secara umum. Okey. Kalau jelas, okey, kita boleh lanjutkan lagi.
Mula ayat 3, kita boleh masuk satu persatu. Allah akan senaraikan 5 ciri utama orang bertakwa. Apa dia? Ayat 3 dan 4, 5 ciri utama orang bertakwa. Kemudian ayat kelima Allah akan rumuskan. Ayat kelima tu penutup lah. Penutup cerita tentang orang yang bertakwa ahli syurga ni. Okey, kita tengok satu persatu. 5 ciri utama ni sangat-sangat penting. Nak masuk syurga, dia bukan 5 ciri je, dia ada banyak. Tapi Allah akan senaraikan 5 ni sebab ni 5 yang paling utama. Yang mana kalau orang tu dia dapat tanam 5 ciri ni dalam diri dia atau dia dapat laksanakan 5 ini, maka sifat takwa tu automatik dah sebati dengan diri dia. Jadi dia nak buat ciri ke-6 yang Allah akan sebut dalam ayat-ayat lain dalam surah lain nanti. Dia nak buat sifat yang ke-9, dia nak buat tugasan yang ke-10, mudah sebab dia dah sebati dengan sifat takwa dalam diri dia. Tapi kalau 5 yang awal ni pun dia tak lulus lagi, 5 yang Allah nak senaraikan di awal Al-Baqarah ni pun dia berat nak buat lagi, jangan mimpilah ciri-ciri yang akan datang pun akan terasa susah berat nak buat juga. Tu kenapa Allah sebut 5 ni dulu di awal Al-Baqarah. Okay, apa dia 5 ni? Kita senaraikan dulu. Kemudian nanti kita akan terangkan satu persatu. Okey, kita senaraikan ikut ayat Quran ni. Daripada ayat 3 Al-Baqarah Allah berfirman allazina yu'minuna bil ghaib. Ini ciri pertama orang bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita senaraikan ikut ayat Quran ni dulu. Ciri yang kedua, wa yuqimunas salah, iaitu dan mereka mendirikan salat. Itu ciri kedua. Kemudian ciri ketiga, al-muttaqin wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu mereka menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri keempat, ayat selepas tu, ayat keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang pernah diturunkan sebelum daripadamu. Maknanya dia beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan lah. Itu ciri yang keempat. Kemudian ciri yang kelima, akhir ayat 4 tu Allah berfirman apa? Wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan kebangkitan hari akhirat. Jadi tu 5 ciri utama al-muttaqin yang nak jadi ahli syurga, allazina an'amta alaihim, dalam ayat 3 dan ayat 4. Sebelum Allah rumuskan dalam ayat 5 yang kita akan tengok kemudian nanti lepas ni. Okey, jadi 5 ciri tu kita boleh rumuskan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah beriman. Yang kedua adalah salat. Ini secara ringkas lah. Yang pertama beriman, dan yang kedua adalah salat, dan yang ketiga adalah infak. Infak ni umum lah, zakat, sedekah semua kita akan cerita nanti. Dan keempat adalah mengikut kitab ataupun mengikut wahyu, lebih kurang lah mengikut kitab atau mengikut wahyu. Dan kemudian yang kelima adalah yakin dengan hari akhirat. Ataupun kalau nak ringkas lagi, ingat mati. Pun lagi senang juga. Yakin dengan akhirat ataupun ingat mati. Okey, itu 5 ciri utama al-muttaqin. Okey, kita masuk satu persatu. Kita 5 ni, kita takkan sapu semualah sekali 5. InsyaAllah saya cuba pelan-pelan dan tak laju sangat. Kita cuba cerita satu dulu. Lepas tu kalau ada apa-apa persoalan, kita berhenti kejap, kita bincang sama-sama. Lepas tu selesai, kita masuk ciri yang kedua. Lepas tu kalau ada persoalan, kita bincang sama-sama. Satu persatu sampai habis 5 ciri ni insyaAllah. Okey, boleh? Okey, kita mulakan dengan ciri yang pertama. Pada firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 3 Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Allah senaraikan ciri pertama orang bertakwa yang nak jadi ahli syurga ni adalah dia mesti jadi orang yang macam mana? Yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada ghaib. Sebelum kita tengok maksud ghaib tu, kita tengok pertama sekali. Kenapa Allah letak ciri pertama nak jadi ahli syurga, dia mesti jadi orang yang beriman.
beriman. Kenapa kena ciri pertama beriman? Kenapa bukan salat ciri pertama? Allah letak salat ciri nombor 2. Kenapa beriman ni nombor 1 yang paling penting? Sebab dia apa? Sebab iman ini adalah syarat diterima amalan untuk ke syurga. Beriman ini adalah syarat untuk diterima amalan seseorang itu untuk ke syurga. Kita buat amalan macam-macam lah. Kita salat, kita puasa, kita sedekah, kita macam-macam, kita bantu orang, macam-macam amalan kita buat ni untuk apa? Untuk masuk syurga. Tapi apa dia jaminan amalan tu boleh bawa ke syurga ke atau tak boleh bawa ke syurga? Syarat pertama amalan tu nak bawa ke syurga mestilah orang itu orang yang beriman. Dia beriman dengan Allah dan dia beriman dengan hari akhirat dan dia beriman wujudnya syurga, neraka apa semua dan semua 6 rukun iman tu. Jadi iman ni dia adalah syarat utama amalan itu boleh bawa ke syurga. Maknanya kalau orang tu dia ada buat baik, dia suka bantu orang, dia suka belanja orang, dia suka bagi sumbangan itu, sumbangan ini, macam-macam, cuma dia tak beriman sahaja. Dia tak nak masuk Islam dan dia tak beriman, dia tak percaya pun Allah tu wujud, dia tak percaya pun ada syurga neraka, dia tak percaya pun dah mati nanti akan dibangkitkan di hari akhirat. Orang ini dia buat amalan baik macam mana pun, amalan dia takkan membawa ke syurga. Sebab syarat amalan membawa ke syurga mestilah orang itu beriman. Tu Allah akan perincikan lagi dalam banyak ayat lain nanti. Ni kadang-kadang persoalan yang kadang-kadang orang tertanya. Hatta orang Islam sendiri pun kadang-kadang tertanya. Dia kata, Tuhan tu kan adil. Kalau orang tu buat baik, walaupun dia bukan orang Islam, takkan dia tak masuk syurga? Pernah dengar tak kadang-kadang orang tertanya ni? Yang buat baik ni orang Islam je ke? Semua orang non-Muslim tak ada yang buat baik, semua buat jahat je ke? Yang orang Islam buat baik dapat masuk syurga. Habis orang yang bukan Islam buat baik, takkan tak masuk syurga. Kenapa dia buat baik dia masuk neraka pula? Ni kadang-kadang persoalan yang timbul. Yang kadang-kadang kita nak jawab pun macam kita pun kadang-kadang betul juga dia cakap tu. Sebab kita rasa Tuhan ni kan adil, takkan Tuhan buat macam ni. Asalkan orang tu buat baik mestilah dia masuk syurga. Tuhan tu dia maha adil, betul. Tapi adil Tuhan tu tak semesti ikut kita punya syarat. Kita rasa kalau orang tu buat baik, dia mesti masuk syurga walaupun dia tak masuk Islam, walaupun dia tak beriman. Dia macam ni. Tuhan tu dia adil macam mana? Sesiapa sahaja yang buat baik, Allah akan bayar ganjaran untuk dia. Allah akan bagi pulangan balasan baik untuk dia. Tak kira dia orang Islam ke, tak kira dia orang kafir ke, Allah akan bayar dan hargai perbuatan baik yang dia pernah buat. Sikit apa pun Allah akan hargai. Allah akan bayar balik. Cuma bezanya, kalau orang tu dia buat baik kat dunia dan dia beriman, dia percaya aku buat baik ni Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik di hari akhirat nanti. Dia percaya ada hari akhirat. Dan dia beriman dengan Allah yang akan balas kebaikan yang dia lakukan di dunia. Orang macam ni Allah bagi, dia buat baik, Allah akan bayar ganjaran untuk dia di dunia dan Allah akan gandakan lagi ganjaran untuk dia di hari akhirat. Allah bagi sikit untuk dia kat dunia, untuk dia nikmati, dan Allah bagi lagi tambahan di hari akhirat nanti. Tu kalau orang tu orang beriman lah. Dia hidup kat dunia dan dia beriman dengan hari akhirat. Allah tengok dia ada buat baik, Allah bagi sikit kat dunia ganjaran dan Allah bagi yang selebihnya di hari akhirat, iaitu syurga nanti. Tu orang beriman. Kalau orang kafir dia buat baik, Allah takkan bagi apa-apa kat dia ke? Tidak. Allah tetap akan bagi balasan baik untuk dia. Cumanya, tanya kat dia, awak buat baik ni, awak harapkan balasan baik dari Tuhan di hari akhirat, di syurga nanti? Dia kata, Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Allah nak bagi apa? Syurga. Aku tak percaya pun, tak wujud pun syurga. Dan tu kenapa awak buat baik? Saya rasa nak buat baik sebab saya rasa kesian dekat orang ni, saya rasa simpati dekat haiwan ni, saya nak tolong je lah. Jadi orang ni dia buat baik dan dia tak harap pun balasan syurga.
Jadi yang dia harap apa? Yang dia harap adalah kebaikan di dunia sahaja. Jadi Allah buat apa? Setiap kebaikan yang orang kafir tu buat di dunia, Allah akan balas dengan kebaikan di dunia juga. Tanpa Allah tinggalkan hutang sikit pun. Dia ada bantu orang tu dekat dunia, Allah akan bayar cash balasan baik untuk dia dekat dunia. Allah bagi dengan kesihatan kau, Allah bagi dengan rasa kesenangan kau, Allah bagi dengan kekayaan dan rezeki yang melimpah luah kau. Sebab tu kadang-kadang jangan pelik. Kalau tengok, ada mungkin boleh nampak orang kafir yang hidup dia jauh lagi senang dan rezeki lagi melimpah ruah berbanding orang Islam sendiri. Kita kadang-kadang pelik. Kenapa? Tuhan ni sayang siapa sebenarnya? Kenapa tengok orang kafir lagi senang hidup daripada orang Islam yang ada mati kebuluran, miskin dan semua? Sebab orang Islam dia buat baik, Allah tak bayar semua cash di dunia. Allah bagi sedikit di dunia yang dia perlukan dan Allah simpan sedikit untuk tabungan akhirat dia untuk dapatkan syurga di hari akhirat nanti. Adapun orang kafir dia buat baik kat dunia, apa saja kebaikan Allah bayar semua sekali kat dunia, sekaligus semua dia dapat kat dunia. Sebab dia tak harap kat akhirat pun. Jadi bila dia mati nanti, di hari akhirat baru dia tengok, alamak, syurga neraka ni ada sebenarnya. Tak apa, aku teringat dulu kat dunia aku ada buat baik, aku nak minta kat Tuhan syurga lah. Jumpa Tuhan kat hari akhirat, Tuhan, saya nak masuk syurga boleh? Dulu saya tak beriman tapi saya ada buat baik. Tuhan akan bagi tahu kat dia, betul kamu ada buat baik, tapi semua kebaikan telah dibayar ganjarannya di dunia. Jadi tak ada hutang apa-apa dah, maka tak ada syurga lagi untuk dia di hari akhirat. Jadi itu pertama. Kenapa Allah letak ciri pertama yang paling penting sebelum salat, sebelum puasa, sebelum apa ibadah? Pertama sekali, beriman. Kalau beriman, itu kunci syurga. Dia beriman, amalan dia boleh membawa ke syurga. Dia tak beriman, amalan dia Allah bayar semua di dunia, dia tak dapat syurga di hari akhirat. Itu pertama. Beriman ni, beriman dengan apa? Apa mana beriman? Beriman ni kita faham mana percayalah. Tapi beriman ni dia percaya, kalau percaya je lah. Kadang-kadang kita percaya sebab kita dah nampak benda tu. Betul lah macam ni. Aku percayalah. Tapi beriman ni maksud dia adalah percaya dengan sesuatu walaupun tak nampak. Tu baru beriman. Percaya dengan sesuatu walaupun tak nampak. Kita percaya dengan Allah. Nampak Allah ke tak nampak Allah? Kita tak nampak Allah. Percaya tak dengan kewujudan Ustaz Aiman? Percaya pasal apa? Dah nampak depan mata. Dulu orang cerita-cerita je, ya ke Ustaz Aiman handsome? Tak percaya. Bila dah nampak depan mata, ya Allah, betul punya. Contoh je lah, contoh. Dah nampak depan mata baru percaya. Tapi bila kita beriman dengan Allah, nampak Allah tak nampak, tapi kita tetap percaya dengan kewujudan Allah walaupun tak nampak. Jadi itu nama dia beriman. Bila kata percaya dengan benda tak nampak ni, orang Arab sebut apa? Ghaib. Benda tak nampak ni orang Arab sebut ghaib. Atau bahasa Melayu pun sebut ghaib juga kot. Kita duduk dengan kawan kita kat sebelah. Tengah cakap-cakap, rancak-rancak borak, tiba-tiba tengok, tak ada dah dia. Ghaib dah dia. Kita kata, ghaib. Apa makna ghaib? Maknanya dah tak ada. Dah tak nampak, dah hilang. Kita tak nampak dia dah sebelah kita. Jadi tu ghaib maknanya. Dah tak nampak. Jadi itu maksudnya ayat ni bila kata allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang ghaib. Apa makna ghaib? Maknanya dia percaya dengan apa sahaja yang Allah bagi tahu walaupun dia tak nampak. Bila Allah cerita tentang keesaan dan kewujudan dan kekuasaan Allah apa semua, dia percaya walaupun dia tak nampak Allah depan mata dia. Tu beriman dengan ghaib. Percaya walaupun tak nampak. Semua 6 rukun iman semua macam tu. Beriman dengan malaikat. Kita percaya dengan malaikat. Pernah nampak malaikat? Tak pernah nampak. Jadi itu beriman dengan ghaib. Dia percaya dengan malaikat walaupun dia tak nampak malaikat. Beriman dengan hari akhirat. Pernah nampak hari akhirat? Pernah bangun-bangun, alamak, dekat hari akhirat dah. Ni syurga, ni neraka. Tak pernah nampak lagi. Tapi kita percaya ada syurga, ada neraka, ada timbangan amalan, ada titian serat, semua yang berkaitan dengan akhirat kita percaya. Jadi itu dinamakan beriman dengan ghaib. Percaya walaupun tak nampak. Beriman dengan beriman dengan penurunan kitab. Pernah nampak malaikat Jibril turun dari langit bawa kitab jumpa Nabi SAW, tak pernah nampak. Tahu-tahu dah nampak kitab Quran depan mata kita.
Bila Quran ni turun tak nampak pun. Jadi kita tetap percaya Quran ni bukan rekaan manusia. Quran ni Allah turunkan dari langit. Malaikat Jibril hantar kepada Nabi SAW. Kita percaya walaupun kita tak pernah nampak pun Quran ni turun daripada langit. Jadi itu maksud beriman kepada ghaib, mana percaya dengan apa sahaja yang Allah bagi tahu pada kita walaupun kita tak nampak. Dan ini Allah sebut basic dulu dekat awal Al-Baqarah, sebab selepas ni nanti Allah akan uji kita. Lepas ni nanti Allah akan uji kita dengan banyak ujian-ujian yang mana manusia bila Allah suruh dia buat sesuatu, dia tak nampak dan dia tak faham kenapa Allah suruh. Dia tak nampak sebab dan hikmahnya. Contoh bila Allah suruh nanti salat. Allah suruh salat 5 waktu. Kita nampak tak sebab kenapa 5 waktu, kenapa tak 6 waktu atau kenapa tak 4 waktu. Kita tak nampak. Tapi bila Allah suruh, kita buat aja dan kita percaya adalah sebab dia, adalah hikmah dia, adalah kebaikan dia, aku tak tahu kenapa. Kita tak nampak sebab dia, kita tak faham kenapa, tapi kita buat sahaja, itu beriman kepada ghaib. Bila Allah suruh orang perempuan tutup aurat lebih daripada orang lelaki, tahu tak sebab kenapa? Entahlah, aku pun tak tahu. Lebih kurang aja lelaki perempuan ni. Kita tak tahu kenapa, kita taat sahaja, itu beriman kepada ghaib. Tahu tak kenapa orang lelaki kena salat lagi banyak daripada orang perempuan? Ada masanya lah. Aku pun tak tahu kenapa. Aku rasa macam ni, tak payah tanya kenapa. Dah Tuhan suruh buat aja. Kita beriman kepada ghaib. Kita nampak ke tak nampak sebab dia, faham tak ada faham hikmah dia, kita buat sahaja sebab itu Tuhan suruh. Ni masalah beriman kepada ghaib ni, buat sahaja apa Tuhan suruh. Jangan tanya kenapa. Nak tahu kenapa boleh kaji, tapi kalau tak tahu tetap kena buat. Ini sebab surah ini dinamakan sebagai surah Al-Baqarah. Ingat tak kita ada cerita sikit dulu sebelum hari itu. Al-Baqarah, nama surah ni jadi nama Al-Baqarah kenapa? Daripada kisah Bani Israel yang disuruh sembelih apa? Sembelih lembu betina Al-Baqarah. Bila berlaku pembunuhan di kalangan mereka, mereka tak tahu siapa yang bunuh orang tu. Lalu mereka tanya pada Nabi Musa. Nabi Musa kata, Allah suruh sembelih seekor lembu betina. Kalau Bani Israel betul-betul beriman kepada ghaib, patutnya mereka buat apa? Tuhan suruh sembelih lembu betina, sembelih je lah. Tapi diorang pelik. Kenapa nak sembelih lembu betina? Kenapa tak lembu jantan? Kenapa tak sembelih kambing? Kenapa tak buat itu? Kenapa kena buat ini? Tuhan suruh, buat je lah. Ni bila Tuhan suruh, dia tanya kenapa. Jadi ada masalah pada ciri pertama lagi Bani Israel ni. Beriman kepada ghaib pun dia dah tak lulus lagi. Jadi sebab itu Allah jadikan ini ibrah, pengajaran bagi orang Islam. Beriman kepada ghaib dan tandanya adalah apa sahaja Allah suruh dan Allah perintahkan, buat sahaja tanpa tunggu kenapa tanpa tunggu Allah jelaskan kenapa dan apa sebabnya. Jadi itu ciri yang pertama. Allazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada ghaib, yang hasilnya adalah kita mesti taat apa sahaja perintah Allah walaupun kita faham sebabnya ataupun kita tak faham sebabnya. Okey, boleh setakat ni? Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita berpindah kepada ciri yang kedua dan berikutnya? Ada soalan? Ada yang meragukan pun jelas apa yang Ustaz Aiman jelaskan kepada kita? Jelas Ustaz, Alhamdulillah, rasanya semua faham ni. Ustaz boleh teruskan? Alhamdulillah. Okey, boleh? Alhamdulillah. Okey, tak apa, kalau ada apa-apa timbul persoalan lagi berkaitan dengan beriman kepada ghaib ni, nanti boleh je ajukan nanti. Dia kadang-kadang bila buka soalan, tak ada soalan. Tapi bila dah tutup soalan, timbul pula soalan. Tak apalah, bila-bila boleh. Okey, jadi itu ciri yang pertama, beriman kepada ghaib. Okey, sebelum kita tengok ciri yang kedua, kita tengok balik, beriman ni dia benda yang boleh nampak ke, ataupun benda yang boleh pegang ke, atau benda yang boleh kita rasa ke, atau tengok ke? Tak boleh. Beriman ni dia benda dalam hati lah. Beriman ni dia duduk dalam hati, kita tak boleh pegang, kita tak boleh rasa, kita tak boleh ukur keimanan seseorang tu. Dia benda yang duduk dalam hati yang tersembunyi. Tanya, Mat, kau beriman tak? Mestilah aku beriman.
Tunjuk sikit keimanan kau besar mana, tinggi mana, kuat mana. Tak boleh tunjuk sebab keimanan ni duduk dalam hati. Tak boleh nak ukur. Hatta kalau suhu badan pun kita boleh ukur lagi kan. Kita ambil apa benda sesuai meter apa benda tu. Kita tembak kat dahi dia kot. Dapat ukur lah suhu dia tahu berapa. Tapi nak ukur keimanan seseorang boleh tak ambil benda tu tembak dekat hati dia, tembak kat dada dia, tahu keimanan dia berapa. Tak boleh. Keimanan ni sangat-sangat tersembunyi. Tak ada siapa boleh nilai keimanan seseorang. Melainkan Allah saja yang tahu. Orang tu pun, dia sendiri pun kadang-kadang dia tak tahu sebenarnya keimanan dia macam mana. Dia kadang-kadang dia perasan dia beriman. Sekali Allah uji dengan sesuatu, tak ada dah keimanan dia. Jadi keimanan ni benda yang sangat-sangat tersembunyi, Tuhan saja yang maha tahu. Jadi, bila mana keimanan ni benda yang duduk di dalam hati dan tersembunyi, tak ada siapa boleh tahu. Manusia, diri sendiri dia pun, dia tak yakin 100% iman dia macam mana sebenarnya. Jadi iman ni bila duduk dalam hati dan tersembunyi, dia perlukan sesuatu yang luaran yang menjadi tanda dan bukti dia tu beriman. Kalau tidak, semua orang boleh mendakwa, saya beriman, ya ke, saya pun beriman, saya nak masuk syurga, malaikat saya nak masuk syurga. Kenapa? Saya dah beriman. Kat mana? Ada dalam hati ni. Tak nampak pun, ceklah sendiri. Tak ada apa yang boleh keluarkan keimanan tu, tunjuk banyak mana keimanan dia, kuat mana. Jadi bila keimanan ni duduk di dalam hati, dia memerlukan sesuatu yang luaran, yang boleh ditunjuk, yang boleh nampak, yang boleh dizahirkan dalam bentuk fizikal supaya jadi bukti betul ke dia tu orang beriman ataupun sekadar dakwaan semata-mata. Jadi sebab tu Allah bagi ciri yang kedua orang bertakwa. Ciri kedua selepas tu apa? Allah bagi ciri kedua dalam bentuk amalan ataupun ibadah yang berbentuk fizikal, yang boleh ditunjuk, yang boleh dizahirkan sebagai tanda dan bukti wujudnya keimanan dalam hati seseorang tu. Jadi Allah bagi ciri kedua ahli syurga apa? Ataupun orang bertakwa ni ciri kedua dia apa? Wa yuqimunas salah, iaitu mendirikan salat. Kalau iman tadi, Mat kau orang beriman, beriman, tunjuk sikit, tak boleh tunjuk keimanan. Tapi bila kata, Mat kau reti solat tak? Reti solat. Cuba solat, boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk solat. Jadi Allah bagi ciri pertama beriman. Kenapa? Sebab itu syarat utama nak masuk syurga. Tapi iman ni tersembunyi, apa tanda orang tu beriman? Tanda dia adalah wa yuqimunas salah, dia mendirikan salat. Mendirikan salat itu amalan luaran yang membuktikan dia adalah orang yang beriman. Dia beriman maknanya dia akan jaga salat dia. Kalau dia tak salat, maknanya ada masalah iman dalam hati dia. Mungkin dia tak beriman ataupun iman dia tengah kering kontang ke ataupun sebagainya. Dan persoalan pula timbul dalam banyak-banyak ibadah luaran ni salat je ke? Tak, ada macam-macam ibadah. Tapi kenapa Allah letak ibadah pertama selepas beriman tadi yang dalam hati tu? Kenapa ibadah pertama Allah letak lepas tu adalah salat? Kenapa tak amalan lain? Dia ada beberapa sebab. Pertama, kenapa salat Allah letak dulu sebelum ibadah-ibadah lain di sini? Pertama, sebab salat adalah amalan pertama yang akan dihitung di hari akhirat. Salat adalah amalan pertama yang akan dihitung di hari akhirat dan akan menjadi penjamin kepada amalan-amalan yang lain. Yang mana dalam hadis Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Atau kama qala. Mafhumnya, amalan pertama yang akan dihitung seseorang hamba itu pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Nabi kata lepas tu mafhumnya, kalau salat dia baik, elok dan lurus, maka amalan-amalan lain selepas tu pun akan elok, baik dan lurus. Tapi kalau salat dia malaikat cek didapati bermasalah, lepas tu akan cek pula amalan lain, sedekah dia, puasa dia pun akan masalah juga. Sebab salat adalah penentu. Salat yang pertama yang akan dihisap di hari akhirat dan akan jadi penentu. Kalau malaikat cek salat dia elok, malaikat akan anggap apa? Ni mesti puasa dia pun elok. Cek lebih kurang je lah. Dia mesti sedekah dia pun elok juga. Cek lebih kurang je lah. Tanya tu Ustaz. Ya.
Misalnya tak, sebab selalu saya dengar orang kata solat akan di kataan masa kita mati, solat yang utama sekali akan disoalkan, kan? Ya. Tapi ada juga saya dengar hadis semua kata orang mati ni dia akan nanti menyesal, dia akan minta nak balik sebab nak bersedekah, bukan nak solat. Ada saya dengar. Jadi mana yang lebih utama, solat ke sedekah ke? Memang solat terpenting. Oh, jadi soalan okey jelas. Okey, dia ada dalam ayat di dalam surah Al-Munafiqun tu yang mana Allah cerita tentang orang yang mati kemudian dia minta untuk dikembalikan ke dunia sebab dia nak bersedekah. Ya. Jadi orang tanya, kenapa dia minta nak bersedekah? Kenapa dia tak solat? Dia pertama bila kita nak faham sesuatu ayat, kita kena tengok konteks dia. Konteks dia. Ayat yang Allah cerita tentang orang mati kemudian dia minta kembali ke dunia untuk bersedekah tu, Allah cerita tentang konteks orang yang buat apa? Orang yang dia ada solat tapi dia jaga hubungan dengan Allah tapi dia abaikan hubungan sesama manusia. Dia tak sedekah. Dia tengok ada jiran dia kelaparan, dia tak bantu. Dia tahu mak bapak ada susah, dia buat tak tahu je. Dia tahu ada adik-beradik dia yang perlukan bantuan, dia putuskan silaturahim. Jadi orang ni, dia rasa dengan baik dengan Tuhan sahaja, dah boleh selamat. Tak kisah orang lain hidup macam mana, yang penting aku hidup senang dan aku jaga hubungan dengan Tuhan, aku nak masuk syurga. Dia abaikan keluarga dia, dia abaikan orang sekeliling dia, dia tak bantu orang yang memerlukan, dia tak tunaikan zakat dia. Orang macam ni, yang bila dia mati, dia baru sedar, oh rupanya nak masuk syurga bukan kena baik dengan Tuhan aja. Nak masuk syurga kena jaga hubungan sesama manusia juga melalui ibadat, infak, sedekah dan sebagainya. Bila dia baru sedar macam tu, barulah dia tengok aku punya solat dah selesai tapi aku punya sedekah aku tak selesaikan lagi. Dia pun menyesal dan dia minta kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk apa? Untuk selesaikan yang tak selesai. Apa yang tak selesai? Sedekah dan infak dia, zakat dia tak bayar lagi. Jadi dia, kenapa dia tak minta solat? Sebab dia dah solat. Tapi solat dia mungkin tak berkualiti, dia tak khusyuk ke, dia riak ke apa semua, menyebabkan dia tak tunaikan juga hak sesama manusia, iaitu ibadah, sedekah, infak dan zakat. Lalu dia menyesal untuk minta kembali ke dunia. Jadi ayat Quran tu kita kena faham ikut konteks ayat. Bila Allah cerita orang yang mati tanpa bayar zakat, sudah tentulah bila dia mati dia menyesal dan nak minta kembali ke dunia untuk puasa, tak. Untuk solat, tak. Tapi untuk apa? Untuk bayar zakat, sebab itu yang dia tak buat kat dunia dulu. Jadi kita kena faham ikut konteks ayat. Kalau orang lain pula, orang mati yang katakan dia dah sedekah, tapi dia tak solat, dia tak akan minta untuk kembali ke dunia untuk sedekah. Dia akan minta kembali ke dunia untuk apa? Untuk solat. Jadi kita kena tengok ayat tu ikut konteks dia. Sebab nanti kita akan jumpa pula ayat Quran yang Allah cerita tentang orang mati yang dia menyesal minta kembali ke dunia untuk beriman. Sebab apa? Dia kat dunia dia pernah sedekah. Dia kat dunia dia pernah bantu orang. Macam-macam dia buat. Tapi dia tak buat apa? Dia tak beriman. Dia bantu orang sebab dia rasa nak bantu orang. Sebab sekadar simpati dan kesian kat orang tu. Dia buat sedekah macam-macam. Tapi bila dia mati, baru dia tahu, oh rupa-rupanya sedekah dia tak membawa ke syurga pun sebab dia tak beriman. Lalu dia minta pada Allah untuk kembali ke dunia hanya untuk beriman sahaja, nak mengucap syahadah, lepas tu mati balik pun tak apa. Jadi dia bila Allah cerita tentang orang yang menyesal selepas mati minta kembali ke dunia untuk sedekah, bukan sebab sedekah adalah amalan yang paling utama, tak. Tapi sebab konteks tu cerita tentang orang yang mati tanpa sempat bersedekah. Bukan tak sempat, Allah dah bagi masa, tapi dia yang kedekutkan harta dia dan tamak dan tidak mahu kongsi dengan orang lain. Lalu dia pun menyesal setelah mati. Dia tengok harta dia tak boleh bawa ke dalam kubur dan direbut oleh orang selepas dia, dan dia dah menyesal sebab tak tunaikan hak, tak bayar zakat dan sebagainya.
Okey, boleh tak? Baik, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Okey, sama. Jazakallah khairan. Okey, jadi yang kita kena faham juga, nak masuk syurga bukan jaga hubungan dengan Tuhan sahaja, bukan jaga hubungan dengan manusia sahaja, tapi kena jaga hubungan kedua-duanya sekali. Okey. Jadi kita balik pada wa yuqimunas salah tadi, mendirikan salat. Cuma di sini bila Allah sebut tentang ibadah salat, Allah guna ungkapan yang unik dekat sini. Allah tak kata orang yang beriman dan salat. Allah tak kata wa yusallun, orang yang salat. Tapi Allah guna ungkapan apa? Wa yuqimunas salah, orang yang mendirikan salat. Ada beza. Dalam bahasa Al-Quran dia ada beza antara orang yang salat dengan orang yang mendirikan salat. Beza dia apa? Kalau kata orang yang salat tu belum cukup untuk jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa dia kena jadi orang yang mendirikan salat. Yuqimunas salah. Apa beza dia? Kalau kata orang yang salat, biasanya ungkapan orang yang salat biasanya diguna untuk zahir sahaja. Maknanya orang yang salat, bila kata orang yang salat, maknanya orang yang dia berdiri setelah dia ambil wuduk dan penuhi syarat-syarat sah salat, dia pun angkat takbir, Allahu Akbar, lepas tu dia bacalah apa yang patut baca. Dia baca Al-Fatihah, setelah dia baca doa iftitah, lepas tu dia bacalah surah-surah pendek ataupun panjang, lepas tu dia rukuk, dia iktidal, dia sujud sampai habis, sampai dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Salat dia sah. Salat dia sah, dia dah jadi orang yang salat. Tapi belum tentu dia jadi orang yang mendirikan salat. Belum tentu lagi. Sebab dia punya salat baru sah secara zahir, luaran. Dia tak tergentut masa tengah salat, dia tak bercakap masa salat, dia tak ada makan masa salat, salat dia tak batal, daripada takbir sampai bagi salam salat dia sah, dia dah salat. Dia jadi orang yang salat. Tapi adakah dia dah jadi orang bertakwa? Belum. Nak jadi orang bertakwa bukan je kena salat aja, kena mendirikan salat. Mendirikan salat macam mana? Mendirikan salat dia kena jaga sebagaimana dia jaga luaran salat supaya tak terbatal. Pastikan salat dia sah secara zahir luaran. Dia kena jaga juga penghayatan di dalam salat. Yang biasa kita guna ungkapan khusyuk dalam salat. Dia jaga salat dia luaran sah, dan khusyuk ataupun penghayatan dalam salat dalamannya juga dia jaga, barulah dia jadi orang yang mendirikan salat. Yang macam ni, bila orang yang mendirikan salat, dia jaga salat dia luaran, pergerakan luaran dan penghayatan dalaman sepanjang salat, luaran dalaman salat terjaga, baru dia jadi orang yang mendirikan salat. Bila dia jadi orang mendirikan salat, barulah dia jadi orang bertakwa, dan dia akan pastikan apa sahaja amalan-amalan lain yang dia buat selepas tu terjaga dengan baik. Salat yang begini nanti bila malaikat cek, malaikat tengok salat dia elok, salat dia baik, salat dia lurus, pergerakan luaran salat okey, penghayatan dalaman sepanjang salat pun okey, barulah malaikat akan tengok ni amalan-amalan lain pun mesti akan okey juga nanti. Tapi kenapa ada orang yang dia salat tapi dia tak bayar zakat? Kenapa ada orang yang dia salat tapi dia makan rasuah? Ada tak ada? Ada. Ada orang salat tapi main judi. Ada orang salat tapi tak nak tutup aurat. Bukan tak tahu, bukan jahil, memang tak nak. Ada orang salat dekat pergi masjid salat, tapi lepas tu kat kedai dia menipu orang, dia buat macam-macam. Ada orang salat tapi hutang berpuluh tahun tak nak bayar. Ada tak ada? Ada. Kenapa? Sebab dia cuma orang yang salat. Dia cuma jaga luaran salat. Asalkan aku punya salat sah. Dia tak jaga penghayatan di dalam salat. Kalau dia salat luaran sah, dalam pun penghayatan dalam salat tu pun sah, pun jaga juga, maka insya-Allah apa sahaja amalan lain dia tak akan tipu orang dekat luar, dia tak akan main judi, dia tak akan makan rasuah, dia tak akan buat itu ini, dia akan terjaga juga amalan-amalan lain. Sebab salat ni dia sebenarnya satu ibadah yang merupakan package lengkap untuk jaga orang tu punya diri dan amalan-amalan dia lain. Dia package yang lengkap.
Dia beza dengan puasa, sedekah. Kalau sedekah, kita sampaikan bantuan kepada orang. Satu amalan. Kalau puasa, kita tahan daripada makan, minum, perkara-perkara yang membatalkan. Kita sabar dalam puasa tu. Itu satu amalan. Tapi salat, dia satu package lengkap. Dia ada amalan yang pergerakan badan dan ada penghayatan dalam hati. Dia ada amalan perkataan dan ada pergerakan badan. Pertama sekali kita tengok antaranya salat ni. Pertama dalam salat ada amalan apa? Berdiri. Mula-mula salat kita buat apa? Kita berdiri. Berdiri itu adalah satu bentuk amalan. Berdiri itu satu bentuk amalan. Macam kita lah. Antara tanda kita ni pekerja yang baik dan sentiasa sedia berkhidmat pada majikan kita bila-bila masa adalah apa? Adalah kita berdiri depan bos kita. Kalau jumpa bos, kita duduk sebelah dia. Jadi, siapa bos, aku ke engkau ni? Bila kita berdiri depan bos kita, maknanya tu tanda kita nak kata bos cakap apa, saya sedia buat bila-bila masa, anytime aja. Jadi bila kita masuk solat, kita berdiri depan Allah. Tu maknanya apa? Kita nak tunjuk pada Allah yang saya ni hamba yang taat, Tuhan suruh buat apa, saya sentiasa sedia bila-bila masa. Jadi itu bila berdiri. Berdiri itu dah satu ibadah. Lepas tu dalam berdiri tu pun ada ibadah lagi. Dalam berdiri tu ada doa. Dalam berdiri tu ada bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan sebagainya. Dalam berdiri solat tu ada amalan luaran berdiri dan ada bacaan-bacaan, pujian-pujian kepada Allah dan sebagainya. Kemudian rukuk. Rukuk tu pun satu ibadah khusus. Rukuk tu tanda apa? Tanda kita merendah diri kepada Allah. Kita nak berkata, Tuhan, saya ni walaupun saya rasa saya hamba yang taat, tapi saya tak sombong. Saya nak merendah diri. Beza dengan Iblis. Iblis dulu dia taat. Tapi bila Allah suruh dia tunduk pada Adam, dia tak boleh tunduk. Sebab apa? Bila dia rasa dia hamba yang baik, dia meninggi diri. Beza kita dengan Iblis, kita nak jadi hamba yang baik dalam keadaan kita merendah diri. Beza kita dengan Iblis. Iblis dulu taat, tapi sebab dia meninggi diri, dia dihalau. Kita tak nak jadi seperti Iblis, kita taat dengan kita merendah diri kepada Allah. Lepas tu dalam salat ada sujud. Sujud ni yang membuatkan kita jadi paling dekat dengan Allah. Jadi bila kita sujud, kita nak kata pada Allah, saya bukan merendah diri saja, tapi saya ni adalah hamba yang tak ada nilai langsung nak lawan Allah, nak bantah Allah. Saya hamba yang mana saya cuma harapkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam syurga. Dan dalam rukuk ada bacaan dia, dan dalam sujud ada bacaan dia, ketika duduk pun ada bacaan dia. Jadi nak bagi tahu solat tu adalah satu package yang lengkap dari segala sudut. Sebab tu dia ibadah yang paling utama yang akan dihisap, dihitung di hari akhirat nanti. Jadi tu satu lagi yang kita ambil perhatian, dan juga penting bila kena faham wa yuqimuna salat, mendirikan salat bukan sekadar salat sah luaran, tapi kena jaga penghayatan dan khusyuk di dalam salat juga. Jadi itu yang berkaitan dengan ibadah mendirikan salat. Okay, ada apa-apa soalan atau kemusykilan berkaitan dengan ciri kedua ni, salat, sebelum kita pindah pada ciri yang ketiga? Ada soalan di chat, Ustaz. Ya. Ada soalan jemaah di ruangan chat. Macam mana nak tengok ya? Kalau nak tengok tu saya bacakan. Saya pun tak biasa. Ya. Soalannya ialah daripada Puan Hajah Mariam Jaafar, apa makna khusyuk sebenarnya, Ustaz? Jika kita solat sekejap, fokus, tapi ada juga lalai dan balik lagi fokus, apakah solat itu dinamakan mendirikan solat? Boleh, Ustaz? Okey, boleh. Okey, apa makna jadi soalan dia, apa makna khusyuk dan juga macam mana nak khusyuk untuk elak lalai dan hilang fokus lah dalam solat kan. Dia khusyuk ni, dia maksud dia asal makna dia dari segi bahasa Arab Quran, al-khusyuk ni asal makna dia tunduk taat. Tu asal dia. Asal makna khusyuk ni adalah tunduk taat ataupun melaksanakan perintah. Atau asal makna khusyuk. Okey, tapi nak jadi orang yang khusyuk dan melaksanakan perintah yang Allah bagi, syarat dia mesti apa? Syarat dia mesti fokus pada apa perintah yang Allah sampaikan pada dia. Khusyuk asal maksud dia tunduk taat dan laksanakan perintah.
Tapi nak laksanakan perintah, dia kena pastikan perintah yang Allah sampaikan kepada dia, dia perhatikan betul-betul dan dia fokus apa yang Allah nak beritahu pada dia. Macam kita lah, contoh kalau kita ni ibu bapa ke, atau kita ni cikgu ke, kita bagi arahan pada anak murid kita. Kita nak anak murid kita buat apa? Laksanakan apa yang kita suruh. Ataupun kita bagi latihan dekat dia ke, kita suruh dia buat. Atau kita tanya soalan, kita nak suruh dia jawab. Dia nak jawab tu, syarat dia mesti apa? Dia kena fokus. Faham betul-betul apa perintah yang kita sampaikan atau apa soalan yang kita tanya. Bila kita tanya dia, 5 tambah 5 berapa? Dia jawab 13. Kita akan cakap apa pada dia? Fokus betul-betul apa cikgu cakap ni. Dia nak bagi jawapan yang betul, syaratnya dia mesti fokus apa yang kita cakap, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tanya pada dia. Jadi dia sebenarnya khusyuk ni asal mana bukan fokus. Asal dia taat laksanakan perintah. Tapi nak taat laksanakan perintah mesti ada fokus. Kalau dia tak fokus betul-betul, apa soalan cikgu tanya, dia akan salah jawab. Dia tak akan dapat bagi jawapan yang betul. Sama juga bos dia nak sampaikan perintah atau suruhan atau arahan pada anak buah dia, pekerja dia. Kalau pekerja dia tak fokus, apa bos cakap, sambil bos cakap dia pergi main WhatsApp ke apa benda. Sekali apa jadi, bos suruh lain, dia pergi buat benda lain. Bos cakap, awak tak dengar ke saya cakap tadi? Awak tak fokus ke apa yang saya suruh tadi? Kenapa dia tak boleh laksanakan betul-betul apa yang bos suruh? Sebab dia tak fokus masa bos suruh tu. Jadi kita nak jadi orang yang taat kepada Allah, nak jadi orang yang khusyuk, caranya macam mana? Caranya kita mesti fokus betul-betul apa arahan Allah yang kita dapat sewaktu dalam salat. Tu mana khusyuk dalam salat. Kita nak jadi hamba yang sentiasa taat, kita kena jadi orang yang fokus apa yang Allah nak bagi tahu dalam salat. Apa Allah bagi tahu dalam salat? Ayat-ayat Quran yang kita baca atau kita dengar imam baca dalam salat. Tu maknanya fokus. Tu maknanya khusyuk. Jadi bila kita tahu nak khusyuk ni, dia kena fokus. Fokus pada apa? Fokus pada ayat Quran yang Allah bagi tahu pada kita. Macam mana nak fokus? Kita kena cuba faham apa ayat Quran yang kita baca dalam salat. Kalau tak, kita takkan boleh fokus. Memang tak boleh fokus kalau kita tak ada usaha nak faham ayat Quran tu. Faham ayat Quran kunci kepada khusyuk dalam salat. Kalau imam baca watini wa zaitun, kita tak tahu apa benda makna watini wa zaitun, kita cuma dengar je watini wa zaitun. Kita tahu tak apa yang Allah suruh pada kita? Kita tak tahu. Kita boleh fokus tak? Kita boleh fikir tak apa yang Allah nak sampaikan? Kita tak boleh fikir dan kita tak boleh fokus sebab kita tak tahu apa makna dia. Kita cuma boleh fokus apa arahan Allah ni kalau kita ada usaha nak faham apa makna watini wa zaitun. Jadi syarat nak taat kepada Allah, syarat nak khusyuk mesti fokus. Fokus pada apa? Ayat Quran yang dibaca dalam salat. Nak fokus pada ayat Quran tu kena buat apa? Kena ada usaha untuk faham ayat Quran tu. Kita cuma boleh faham bila imam baca Fatihah kalau kita faham. Imam baca Alhamdulillah dan kita tahu makna dia segala puji bagi Allah. Automatik kita boleh fokus. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, kita tahu makna dia, automatik kita boleh fokus. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha pengasih. Sambil imam baca, sambil kita cuba ingat makna dia, automatik kita dah fokus dah. Ketika tu kita dah boleh khusyuk. Tapi kenapa kadang-kadang orang sambil imam baca ataupun sambil dia baca, dia tak boleh fokus, dia tak boleh khusyuk. Sebab ayat Quran tu dah biasa bertahun-tahun baca dan tak pernah terfikir apa makna dia. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sambil tu teringat hutang kawan tu tak bayar lagi. Sambil tu teringat alamak ikan dalam periuk tadi aku tak angkat, tak terbalikkan lagi. Alamak yang tu pula macam ni. Alamak anak aku tadi tertinggal. Bukan anak dah, cucu kot sekarang kan. Teringat macam-macam sebab apa? Quran dekat lidah aja. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Jalan kat lidah sebab dah hafal lama. Tak boleh fokus sebab apa? Sebab kita bukan kita lah. Sebab hati itu tak terikut dengan ayat Quran yang dibaca. Tak tahu apa makna yang dibaca atau didengari dalam salat. Jadi kunci kepada khusyuk dalam salat, nak bagi fokus dalam salat, kena ada usaha fahami ayat Quran tu. Tak kira lah dalam salat sambil fikir, sambil tadabbur ayat tu dalam salat ketika dibaca, ataupun sebelum masuk salat cuba tengok dulu terjemahan ayat Quran yang kita nak baca tu. Lepas tu sambil salat kita cuba baca ayat Quran dan kita cuba ingat balik makna dia. Itu pelbagai usaha macam-macam boleh untuk kita dapatkan khusyuk dalam salat. Tapi ingat kuncinya adalah
kena usaha faham ayat Quran yang kita nak baca dalam salat tu. Tu kunci kepada khusyuk dalam salat. Kalau tak, kita akan jadikan Quran tu sekadar di bibir, di mulut sahaja, dalam keadaan sambil baca Quran dalam salat, sambil tu fikiran kita fikirkan benda lain. Boleh? Ustaz, adakah sebab kita tak fokus dalam solat tu gangguan syaitan atau sebenarnya datang dari diri kita sendiri? Dia berkaitan sebenarnya. Syaitan tu memang mengganggu lah, sentiasa mengganggu. Dalam solat, keluar solat, syaitan memang mengganggu. Tapi kita tak boleh nak salahkan syaitan. Dah tu memang kerja dia. Kita tak boleh salahkan syaitan. Kita cuma ada pilihan. Sama ada kita nak selamat daripada gangguan syaitan ataupun biarkan kita terdedah kepada gangguan syaitan. Senjata kita apa? Kita ada pilih. Aku nak lawan syaitan dalam salat ataupun aku nak biar syaitan kuasai aku dalam salat. Syaitan memang akan ganggu. Kita bagilah alasan. Macam mana pun, kita cakap setan jangan ganggu aku. Dia kata please aku nak ganggu kau juga. Dia memang akan ganggu kita. Kita bagi alasan ke ahli akhirat Tuhan. Saya nak khusyuk. Setan kacau aku. Ni pergi seksa syaitan lah. Tak ada. Sebab tu nanti kita akan sampai pada kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah tunjuk kepada kita beza sikap orang yang bila dia buat salah dia bertanggungjawab dengan orang yang buat salah dia salahkan orang lain. Nanti kita tengok dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, bila Nabi Adam dia ditipu dan digoda oleh syaitan. Allah kata pada Nabi Adam jangan mendekati pohon khuldi, kan? Tapi akhirnya syaitan datang pada Nabi Adam dan dia tipu dengan janji palsu dan kata-kata yang manis. Dia katalah sebenarnya boleh aja pergi kat pohon khuldi, Tuhan tak akan murka. Kalau kau pergi kau akan jadi orang yang kekal dekat syurga ataupun jadi malaikat sebagainya. Nabi Adam dia terpedaya, tertipu. Dia ingat Iblis berkata benar. Lepas tu dia pun mendekati pohon khuldi sebab dia saja-saja nak pergi, tak? Sebab dia kena tipu dengan Iblis. Bila dia pergi, rupa-rupanya apa yang Iblis janjikan tu tak betul. Lepas tu bila kena tangkap, ada tak Nabi Adam kata, Tuhan, Iblis punya pasal, dia yang pergi tipu saya. Saya tak tahu apa-apa. Tak. Walaupun betul tu salah siapa? Salah Iblis. Tapi ada tak Nabi Adam tunjuk kat Iblis, dia kata ni Iblis punya pasal. Saya tak bersalah, saya tak tahu apa-apa. Tak. Nabi Adam dia mengaku salah. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Dia minta ampun, dia kata, wahai Tuhan kami yang telah menzalimi diri kami. Walaupun yang tipu dia Iblis. Tapi dia kata, Tuhan kami yang zalimi diri kami sebab salah sendiri, tanggungjawab sendiri, jangan tunjuk ke orang lain. Jadi sama juga bila Iblis ataupun syaitan kacau kita dalam salat, kita memang tak ada pilihan nak suruh dia ke tepi. Tak kata, kau jangan kacau aku nak salat ni. Takkan aku rotan kau. Tak boleh. Dia memang akan kacau kita tak boleh buat apa, dia akan datang juga. Dan bila Allah nak hitung kita tak boleh bagi alasan ni salat saya tak khusyuk, Iblis punya pasal, salah dia lah. Tak boleh. Kita kena bertanggungjawab sebab kita ada pilihan. Nak lawan Iblis dalam salat ataupun nak biarkan dia kuasai kita. Biarkan kuasai kita macam mana? Kita salat macam biasa dan kita tak indah. Aku faham tak faham ayat Quran ni, biarlah. Lepas tu syaitan pun akan tu jadi peluang untuk dia lah. Dia tengok kita baca Quran, kita tak fokus pun dalam salat. Itu peluang dia untuk buat kita ingat macam-macam dalam salat. Tapi bila kita salat, kita ada usaha. Kita baca ayat Quran, kita fokus. Ayat ni makna dia macam ni. Ayat kedua ni pula makna dia macam ni. Setan datang. Kau ingat tak? Jangan sibuk lah. Aku nak fikir ayat Quran ni. Ayat ni pula makna dia macam ni. Wal Quranil Hakim, makna dia macam ni. Setan datang. Kau ingat tak? Yang kacau, aku nak fikir ayat ni. Innaka laminal mursalin, makna dia macam ni. Setan datang. Kau jangan lupa. Yang kacau akulah. Ayat Tanzilal Azizir Rahim, makna dia macam ni. Kalau kita dapat buat macam tu, setiap ayat Quran yang kita baca, kita dapat fikir apa makna dia. Setan tak akan jumpa ruang untuk kacau kita dalam salat. Tapi kalau kita baca dan kita tak fikir langsung apa makna ayat Quran kita baca, ruang untuk setan masuk dan lalaikan kita dalam salat sangat-sangat terbuka dan terdedah. Jadi boleh? Boleh Ustaz, Alhamdulillah. Tak teruskan Ustaz? Alhamdulillah. Okey, jadi itu sekitar berkaitan dengan ciri kedua, iaitu mendirikan salat. Kita ada berapa minit lagi?
dalam 15 Ustaz. Okey, 15 minit. Okey, insya-Allah. Yang lain-lain tu baki ni insya-Allah boleh kita ringkaskan. Okey, ciri berikutnya, ciri ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri ketiga ni Allah cerita tentang ibadat infak. Ataupun infak ni dia umum, dia merangkumi zakat yang wajib ataupun sedekah yang sunat, ni ya semuanya. Infak dia yang umum. Perinciannya mana yang wajib, mana yang sunat Allah akan perincikan dalam ayat-ayat yang akan datang nanti. Jadi Allah sebut ciri ketiga ahli syurga adalah bersedekah ataupun infak ataupun zakat, maknanya membantu orang yang memerlukan. Okey, persoalan kenapa Allah letak ciri ketiga ni infak? Kenapa tak letak puasa? Kenapa tak letak buat haji? Kenapa pilih infak ni? Okey. Dia kalau kita ingat balik tadi, kita imbau tadi pertama Allah letak ciri pertama apa? Beriman. Dia semuanya saling berkaitan sebenarnya. Beriman ni dalam hati tak nampak. Jadi perlukan amalan luaran untuk buktikan keimanan. Jadi Allah bagilah amalan luaran, Allah bagi dua amalan luaran yang zahir, iaitu salat dan infak. Ciri kedua dan ketiga ni adalah bukti keimanan dalam hati tu. Apa dia? Ciri kedua salat dan ciri ketiga infak. Kenapa dua ni? Kenapa salat dan infak? Salat dan infak, pertama, salat tu adalah ibadah yang nak menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebab bila kita masuk dalam salat, kita sedang buat apa? Munajat dengan Tuhan. Dan kita sedang membaca kalamullah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran. Kita tak boleh baca ayat lain. Masuk salat, baca surat khabar. Masuk salat, baca berita terkini. Tak boleh baca kata-kata manusia. Kena baca ayat-ayat Allah. Sebab kita sedang menghadap dan bermunajat dengan Allah. Jadi salat tu untuk jaga hubungan dengan Allah. Dan masuk syurga, baik dengan Allah sahaja ke? Tak, kena baik dengan manusia juga. Jadi Allah bagi ibadah yang berikutnya, ciri ketiga adalah infak. Sebab bila kita infak, kita sedekah, kita nak bantu siapa? Kita nak bantu manusia. Kita nak bantu sesama makhluk Allah. Jadi sebab tu Allah letak ciri ketiga ni infak. Dan ciri ketiga ni infak ni, sebagaimana salat, fadilat dia sangat besar, infak pun fadilat dia sangat besar. Infak tu fadilat dia sangat besar sebab apa? Kita akan tengok nanti jauh nanti dekat surah Al-Baqarah, antaranya dekat ayat jauh lah, dekat ayat 260 lebih. Allah cerita antara fadilat dan kelebihan sedekah infak ni, tak kira yang wajib ke yang sunat ke, minimum gandaan yang Allah pulangkan kepada manusia adalah 700 kali ganda minimumnya. Tu nanti boleh tengok dekat firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang sedekah ataupun berikan sumbangan di jalan Allah adalah seperti satu biji benih yang ditanam, lalu Allah tumbuhkan dengannya 7 batang tangkai, satu tangkai mengandungi 100 biji. Maknanya dia bagi pada bumi Allah satu biji benih, lalu Allah pulangkan kepada dia 700 biji. Nah, umpamakan orang yang sedekah di jalan Allah RM1, lalu Allah akan pulangkan kepadanya ganjaran yang nilainya minimum RM700. Dia sedekah di jalan Allah RM10, Allah pulangkan kepadanya gandaan ganjaran yang minimum nilainya RM7,000 di dunia sebelum akhirat. Kat dunia lagi Allah dah bagi dengan ganjaran nilainya RM7,000 untuk sedekah RM10. Boleh jadi Allah bagi dalam bentuk wang juga. Boleh jadi Allah bagi dalam bentuk kelapangan waktu dan masa. Boleh jadi Allah bagi dengan dalam bentuk kesihatan yang tak boleh dibeli dengan duit pun. Boleh jadi Allah bagi dengan macam-macam lagi cara kurniaan rezeki yang kita tak sangka-sangka. Jadi itu antara kelebihan sedekah dan infak. Okey, jadi itu 3 yang pertama. Okey, 3 yang pertama ni kita kaitkan terus dengan yang keempat lepas tu. Kita jalan dulu lah keempat dan kelima. Lepas tu kalau ada masa lebih kita buka untuk soalan lah kalau ada lagi. Sebab kita dah di hujung-hujung ni. Okey, kita nak tahu tadi kita dah beriman. Dah ciri beriman. Lepas tu dah beriman, tak boleh cakap beriman aja, kena ada amalan luaran. So Allah bagi amalan luaran, salat dan juga infak. Persoalannya, nak salat ni ada tata cara dia ke suka hati je? Aku rasa aku nak salat 3 waktu hari ni. Esok iman kuat sikit, aku salat 5 waktu. Minggu depan iman kuat lagi, aku nak salat 10 waktu. Suka hati je ke? Tak. Nak salat ni ada tata cara dia, ada peraturan dia, ada dia punya rukun dia, sunat dia, syarat dia, macam-macam. Demikian juga sedekah infak. Aku rasa zakat tahun ni ekonomi aku tak baik sangat. Aku bayar 1% je lah.
Nanti tengok tahun depan kalau aku punya duit banyak lagi, aku bayarlah zakat 2%. Tengok lagi 10 tahun kalau aku dah pencen, aku dapat banyak sikit macam-macam dividen itu ini, aku bayarlah zakat 3%. Sekati je kau? Tak. Setiap ibadah ni, solat ke, infak ke atau apa ibadah lain, ada peraturan dia. Tak boleh buat sugati. Asalkan nama solat, lantaklah aku solat macam mana pun. Asalkan nama ni zakat, sedekah, seikhlasnya, lantaklah aku bagi banyak mana pun. Tak. Setiap amalan yang kita buat tu ada peraturan dia. Okey, peraturan dia ni nak dapat kat mana? Tata cara solat nak dapat kat mana? Tata cara infak sedekah nak dapat kat mana? Bukan boleh ikut suka hati kita, tapi kena berpandukan wahyu Allah. Wahyu Allah duduk kat mana? Dalam Quran dan dalam hadis. Jadi kita nak solat, kita kena ikut dalam Quran cerita solat macam mana, dalam hadis cerita solat macam mana. Kita nak sedekah, macam mana nak sedekah, berapa banyak zakat nak bayar apa semua. Tengok dalam Quran cerita zakat macam mana, dalam hadis cerita zakat macam mana. Jadi bila mana nak beriman ni perlukan amalan luaran yang membuktikannya. Allah bagi dua amalan utama, salat dan sedekah. Nak salat, sedekah dan semua amalan kita buat kena berdasarkan Quran dan hadis. Jadi Allah bagilah ciri keempat apa? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Beriman di sini maksudnya percaya dan ikuti. Jadi Allah bagi ciri keempat, beriman dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi? Wahyu. Wahyu yang Allah turunkan ada berapa jenis? Dua, iaitu Al-Quran yang berbentuk kata-kata Allah sendiri, dan As-Sunnah ataupun hadis, wahyu daripada Allah tapi diungkapkan dengan kata-kata Nabi SAW. Jadi itu ciri keempat. Ciri keempat ni nak bagi tahu kepentingan mengikut wahyu dalam nak beribadah. Ciri pertama beriman. Ciri kedua dan ketiga beribadah yang menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan sesama manusia. Dalam beribadah pula boleh sukati tak? Dalam beribadah kena ikut sumbernya. Sumbernya apa? Dalam ciri keempat iaitu Al-Quran dan hadis ya, wahyu yang Allah turunkan kepada umat manusia. Dan syarat keempat ni, ikut wahyu ni, dia bukan untuk umat kita sahaja. Semua umat macam tu. Apa amalan nak buat, kena ikut wahyu yang Allah turunkan. Kita kena ikut Quran. Umat zaman Nabi Musa kena ikut Taurat. Umat zaman Nabi Isa kena ikut Injil. Umat zaman Nabi Ibrahim kena ikut Suhufi Ibrahim. Sebab tu Allah sebut apa? Allah panjangkan sikit ayat ni. Wama unzila min qablik. Beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan juga sebelum daripadamu. Maknanya semua umat macam tu. Umat Islam kena ikut Quran dia, umat zaman Nabi Musa kena ikut Taurat dia, umat zaman Nabi Isa kena ikut Injil dia, umat zaman Nabi Ibrahim kena ikut lembaran Nabi Ibrahim, dan begitulah berikutnya. Jadi itu ciri yang keempat. Ciri keempat beriman dengan Al-Quran, maknanya bukan percaya je. Ya, aku percaya Quran tu kitab Allah, cuma tak nak ikut. Tak, tu bukan percaya, tu bukan beriman tu. Beriman maknanya dia percaya dan dia ikut, dan amalan dia mesti selari dengan Quran dan hadis. Itu ciri yang keempat. Okey, last ciri yang kelima. Ni kita boleh ringkaskan sebab dia yang panjang ceritanya yang mula-mula je, yang ujung tu dia sebenarnya dah cover juga dalam yang mula-mula tadi. Okey, ciri kelima ni Allah berfirman apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan kebangkitan hari akhirat. Yakin dengan kebangkitan hari akhirat dia kenapa Allah letak ni ciri kelima? Sebenarnya ciri yang kelima ni dia juga menjadi penentu. Yakin dengan hari akhirat ni dia jadi penentu sejauh mana orang tu boleh istiqamah nak laksanakan ciri pertama dan kedua dan ketiga dan keempat. Ciri kelima ni, yakin dengan hari akhirat, dia penentu sejauh mana orang tu boleh istiqamah ciri 1 sampai nombor 4. Sebab apa? Katakan ciri mendirikan solat. Kadang-kadang orang dia nak solat dia rasa malas. Kenapa dia rasa malas nak solat? Sebab dia tak rasa sangat pun dia akan mati bila-bila masa. Dan dia tak rasa sangat pun. Percaya tu percayalah. Nanti mati akan dibangkitkan. Tapi rasa yakin tu. Tak rasa sangat ni kalau mati ni Allah akan bangkitkan aku. Lepas tu Allah akan tanya. Rasa tu tak ada sangat. Sebab tu Allah tak kata dia percaya dengan hari akhirat. Allah kata yakin. Yakin ni dia bawa. Dia sampai dia rasa. Dia dapat rasa. Ya, aku boleh mati bila-bila masa. Dan Allah boleh bangkitkan aku. Dan tanya dan soal aku punya salat ni apa semua. Tu yakin. Jadi orang yang
kalau dia hidup dia tak yakin sangat dengan hari akhirat. Dia tak dapat rasa tentang kebangkitan hari akhirat. Dia punya solat akan main-main. Dia punya zakat, sedekah, infak pun dia tak jaga sangat. Lebih kurang je lah. Yang tu kesian, bagilah sikit. Tapi tak boleh bagi banyak sangat. Aku pun nak pakai duit juga. Orang yang dia tak rasa yang dia akan dibangkitkan di hari akhirat, amalan dia tak akan terjaga. Dia akan buat lebih kurang aja, lebih kurang asal bagi sah cukup lah. Tak terbatal, tak terkentut dalam solat cukup lah. Tapi orang yang dia yakin, aku akan mati bila-bila masuk dan bila aku dibangkitkan, Allah akan tanya satu persatu amalan aku, dia akan jadi orang macam mana? Dia akan jaga solat dia. Dan dia akan jaga sedekah dia. Dia pastikan zakat dia betul-betul ni aku bagi dah, cukup dah. Yang kawan tu aku bagi, yang tu perlu lagi, tak apa aku tambah sikit lagi. Dia yakin dengan hari akhirat, dia akan pastikan semua amalan dia terjaga. Kalau dia orang yang tak yakin dengan hari akhirat, dia akan buat amalan dia lebih kurang ala kadar, sekadar nampak macam cukup syarat sahaja, walaupun tak ada kualiti, dia tak peduli pun. Sebab tu Allah bagi ciri kelima, bil akhirati yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan hari akhirat, maknanya mereka dapat rasa. Bila-bila masa sahaja mereka akan dipanggil menghadap Allah setelah mati dan akan dibangkitkan untuk disoal setiap satu amalan dia. Jadi itu 5 ciri utama. Bila Allah letak 5 ciri utama ni, maknanya orang yang dapat usahakan 5 ni, dia akan jadi orang yang ada sifat takwa dalam diri dia. Automatik ciri ke-6 dan berikutnya yang Allah akan sebut kemudian nanti, dia akan mudah untuk laksanakan juga. Bila Allah suruh puasa, dia akan senang puasa sebab dia dah jadi orang bertakwa. Bila Allah suruh buat haji, dia akan senang buat haji sebab dia dah jadi orang bertakwa. Tapi kalau 5 yang ini pun dia tak boleh buat lagi, maka ciri yang lain pun ditakuti akan jadi berat juga untuk dilaksanakan nanti. Jadi itu 5 ciri utama dalam di awal Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ni yang kita kaji secara ringkas pada pagi ni. Kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan, boleh kita ajukan di pengakhiran ni, insya-Allah. Ada juga satu soalan di ruangan chat juga, Ustaz. Ya. Kalau Ustaz ada masa sedikit, saya Ya, boleh. bacakan. Soalannya ialah juga daripada Puan Mariam Jaafar, ya. Berapakah sukat-sukat jumlah sedekah harta kita yang dalam Quran dan hadis? Di zakat ada ketetapannya. Mungkin Ustaz nak jawab sedikit, mungkin akan dijawab dalam kelas akan datang. Silakan Ustaz. Secara umumnya kalau dia ada sedekah yang wajib dan sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib yang kita guna istilah zakat tu lah. Kalau zakat tu dia punya kadar dia maklumlah. Kalau zakat harta tu atau zakat simpanan tu kita tahu 2.5%. Dan kalau zakat-zakat lain seperti zakat hasil pertanian ke, zakat dia jumpa harta karun ke, ataupun zakat haiwan ternakan, tu semua adalah dia punya nisab dia dan dia punya kadar-kadar dia apa semua. Tu kalau zakat yang wajib. Kalau zakat yang sunat pula, dia Allah tak letakkan dia punya kadar dia, cuma masing-masing orang. Dia rasa kadar ekonomi dia macam mana, dia sanggup beri berapa sebagai amalan tambahan sedekah yang sunat. Tu Allah tak tentukan kadar. Sebab tu kita perhati dalam penggunaan bahasa Arab Al-Quran dekat ayat berapa tadi? Ayat 3 tadi, bila Allah cerita tentang sedekah, infak, Allah kata apa? Wa mimma razaqnahum. Ada perkataan mimma. Maksudnya mereka infakkan sebahagian daripada. Allah tak tetapkan di situ berapa banyak untuk sedekah yang sunat. Maknanya berapa banyak pun kamu bagi atau berapa sedikit pun kamu bagi, yang sedekah sunat tu tetap Allah terima dan ada ganjaran di sisi Allah. Kalau dia rasa dia nak bagi banyak, 1/3 harta dia, silakan. Dia rasa dia mampu bagi sikit saja, kurang daripada tu, silakan. Ni bukan yang zakat. Walaupun zakat tu pun sedikit dia sebenarnya. Sebab tu ada kisah, mungkin waktu lain kita bawa kisah ni nanti. Ringkas saja di sini kisah mana Nabi cerita seorang lelaki yang dia ada tanaman dan ramai juga pekebun lain juga. Tu kawasan memang orang kebun lah. Tapi ketika tu musim kemarau, semua kebun-kebun lain semua dah mati, kebun dia seorang sahaja yang masih hidup. Allah jaga kebun dia sebab apa? Masih hidup walaupun kemarau. Sebab dia, Nabi cerita, setiap kali dia dapat hasil tanaman, dia tak kedekut. Ni dia punya cara. Setiap kali dia dapat hasil tanaman, Nabi cerita dia bahagi kepada 3.
Dia kata 1/3 aku akan kembalikan kepada tanaman ini. Maknanya dia buat belanja untuk kebun lah. Baju ke siram air upah orang apa semua. Dapat hasil dia bagi kepada 1/3 untuk kebun dia. Dan 1/3 untuk dia makan dengan keluarga dia. Dan 1/3 untuk dia sedekahkan. Dia istiqamah macam tu. Sentiasa ada bahagian untuk dia sedekahkan. Allah jamin walaupun semua orang dah mati dah kebun dia. Kemarau, dia seorang punya masih bertahan lagi. Rahsia dia sentiasa ada sediakan bahagian untuk orang lain. Dia punya cara, dia bahagi 1/3. Kalau ada orang sanggup, silakan. Kalau ada orang tak sanggup, tak ada. Allah tak tentukan untuk sedekah yang sunat. Masing-masing lebih tahu dengan keadaan ekonomi masing-masing. Okey, boleh? Ada Ustaz, satu saya ke Ustaz tanya. dari datang. Okey. Ya, sila. Boleh saya Kak Niza tanya? Ya. Okey Ustaz. Ya, sila. Setiap kita nak menjadi orang yang solat dan mendirikan solat ya. Okey, macam Ustaz cakap ciri yang pertama tadi. Contohnya bila kita dah solat, kita dah khusyuk, memang akan tiba-tiba kita akan diganggu. Macam kita terlupa rakaat keberapa kita kan. Lepas tu kita stop solat tu, kita ulang balik solat tu. Sedangkan Allah dah bagi panduan bila dah solat kita terlupa, kita buat sujud sahwi je kan Ustaz. Oleh sebab macam saya takut pahala kita kurang, saya bangun dirikan balik solat. Adakah yang mana lebih baik pada Ustaz? Terima kasih Ustaz. Bila kita kata kita nak cuba jadi orang yang mendirikan solat dengan cara khusyuk dalam solat, sudah tentu kita tak mampu nak sempurna 100% sebab kita ni manusia dan kita ada kekurangan dan memang kita ni jenis pelupa. Jadi bukan kata kita nak jadi orang yang khusyuk dalam solat, maknanya dari awal hingga akhir tak lalai sikit pun, sesaat pun. Tu mungkin Nabi sahaja yang boleh buat macam tu. Dia hatta Nabi pun ada masa dia lupa dalam solat di atas takdir Allah. Kita bila kata kita nak khusyuk dalam solat, maknanya kita ada usaha untuk cuba fahami ayat Quran yang kita baca dalam solat. Itu akan membantu kita fokus dan khusyuk dalam solat. Tapi adakah itu bererti kita takkan lalai sesaat pun dalam solat? Tak. Sebab kita manusia, mungkin kita tengah-tengah solat, tiba-tiba kita terleka kejap. Tapi lepas tu kita, auzubillahi minasyaitanirrajim, ni syaitan ganggu aku ni, kita kembali semula. Lepas tu rakaat kedua pun kita cuba khusyuk, lepas tu terganggu kejap, lepas tu kita dapat kembali balik fokus kita. Tu yang kita nak, minimum, paling kurang. Kita nak dapat sampai tahap langsung tak lupa, itu mungkin orang yang dah tahap tinggi yang memang tak fikir langsung pasal dunia seperti Nabi dan sebagainya yang boleh capai. Kalau kita terleka sekejap dalam solat, kita tak perlu batalkan solat ke atau ulang balik, tak. Kita kalau kita dah salah rakaat ke ataupun tak ingat berapa rakaat, kita memadai dengan sujud sahwi sahaja.